Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu alaihi khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, selamat datang untuk pembelajaran fiqh tahun 5. Dalam berkhabar semua, saya harapkan semua dalam keadaan yang baik, sihat walafiat insya-Allah. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan masuk dua buah buku. Yang pertama, buku tahun 5 Jais Fiqh yang biasa kita guna. Dan yang kedua iaitu buku Nota Padat UPTK. Sebab apa saya pakai Nota Padat UPTK? Disebabkan ada beberapa tajuk bab yang sama di dalam fiqh tahun 5 Jais, dan insyaAllah tahun 5 pada tahun ini akan menduduki perasaan besar, iaitu UPTK, insyaAllah. Sebelum itu kita akan bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qalbina kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaAllah kita akan sambung solat orang yang sakit. Apakah dinamakan solat orang sakit? Minggu lepas saya ulang lagi sekali sebelum kita masuk tajuk yang baru ini. Solat orang sakit itu murid boleh buka di buku surat yang kedua, solat orang sakit. Apa dia? Iaitu solat wajib ditunaikan pada waktunya dalam semua keadaan, sama ada kita dalam keadaan sihat ataupun sakit ataupun dalam peperangan. Kita kewajipan untuk solat, tak kira dalam keadaan mana pun, dalam keadaan sihat ke, sakit ke, ataupun dalam peperangan. Dan boleh merujuk pengertian solat orang sakit yang paling tepat pada buku UPTK. Buka UPTK, apa yang dimaksudkan dengan orang yang sakit, iaitu cara menunaikan solat bagi orang yang tidak mampu menunaikan secara biasa. Iaitu dalam keadaan biasa itu dinamakan dalam keadaan yang berdiri. Biasa, orang biasa dia akan solat secara berdiri, tetapi bila sampai keadaan kita sakit, maka keadaan berdiri itu akan berubah, sama ada duduk ataupun baring ataupun mengiring, itu. Solat bagi orang yang uzur merupakan salah satu rukhsah. Apa itu rukhsah? Iaitu keringanan dalam beribadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Keringanan, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tak mampu nak melakukan solat seperti biasa, solat secara qiyam, berdiri yang dengan sempurna. Maka Allah berikan rukhsah untuk kepadanya untuk melakukan solat. Itulah definisi ataupun pengertian solat orang sakit. Saya ulang sekali, cara menunaikan solat bagi orang yang tidak mampu menunaikannya secara biasa. Akibat
Solat duduk, kita ada di situ, ada solat duduk, ada mengi dan juga melentang, dan juga bagaimana solat orang sakit di surat yang ketiga, dan juga yang terakhir kita belajar minggu lepas, iaitu pergerakan bagi solat secara duduk. Duduk yang bagaimana? Duduk yang afdal iaitu secara iftirash, seperti duduk di antara dua sujud, iftirash. Okey, nak duduk bersila ke boleh tidak? Boleh. Duduk atas katil boleh tidak? Boleh. Duduk atas kursi boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Tapi ada cara-cara tersendiri, bukannya kita main duduk je. Ikut step by step. Saya dah terangkan yang berlepas. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan masuk untuk pergerakan secara baring mengiring. Okey, boleh nampak di situ keadaan yang pertama bagaimana nak mengiring takbiratul ihram itu dah sampai salam lah. Saya akan baca satu persatu. Bagaimana cara mengiring, iaitu baring mengiring, dada menghadap kiblat. Baring mengiring. Mengiring ke mana? Mengiring ke lambung kanan. Mesti lambung kanan. Lambung kanan dan dada kita mesti menghadap ke arah kiblat. Tak boleh kaki menghadap kiblat. Tak boleh tangan dia menghadap kiblat. Dan mesti keseluruhan badan kita menghadap ke arah kiblat. Di manakah keadaan kiblat kita masing-masing? Di rumah masing-masing, di masjid masing-masing berlainan arah kiblatnya, maka kita perlu menghadap ke arah kiblat. Dan yang kedua, niat berserta takbiratul ihram. Apa niat? Niat salat lah. Salat zuhur, niat salat zuhur. Asar, niat salat asar. Isyak, niat salat isyak. Kalau salat sunat, dengan niat salat sunatnya mesti takbir ihram. Dia berserta, dia seiring. Niat dengan takbiratul ihram adalah mesti kena seiring. Allahu Akbar, sebutan Allahu Akbar itu di dalam hati kita mesti kita niatkan bahawasanya kita ni nak surah apa. Baca surah Al-Fatihah dan mana-mana surah dalam keadaan ketika tangan kita berada di atas di atas dada ni, di atas perut. Okey. Dah habis baca mana-mana surah, rukuk dengan menundukkan sedikit kepala. Okey, bila rukuk kita menundukkan kepala sedikit. Bila iktidal dengan menegakkan semua kepalanya, angkat balik kepala seperti biasa, seperti kiam tadi, angkat kepala, tetapi tangan di sisi. Sesudah iktidal, sujud dengan menundukkan kepala lebih daripada rukuk. Sujud, kepala kita, rukuk kita sikit, tetapi bila sujud tundukkan lagi, maknanya sujud lebih rendah daripada keadaan rukuk. Tunduk lagi. Sesudah sujud, kita terus pada duduk antara dua sujud dengan menegakkan, bangun balik. Kepala tetap sama seperti kiam tadi, tegak, tak payah duduk antara dua sujud. Dan dan duduk antara dua sujud, sujud kali kedua, bangun, dan seterusnya lah. Dan yang terakhir, iaitu membaca tahiyat akhir dan juga salam. Salam memalingkan kepala kita ke kanan dan ke kiri. Tak payahlah nak paling itu sampai nak cium bantal ataupun yang beralas, yang alas kepala tu, tapi hanya memalingkan sedikit saja untuk kemampuan, bagi yang kemampuan. Inilah cara dia. Saya sekali lagi, baru mengiring seperti ini, lambung kanan menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah dan membaca surah, rukuk, iktidal, sujud lebih rendah daripada rukuk, dan juga tahiyat akhir, dan juga salam akhir. Salam.
Okey, seterusnya. Okey, seterusnya iaitu solat bagi orang sakit juga, tetapi dalam keadaan baring melentang. Bagaimana baring melentang? Iaitu kita baring seperti biasa, kepala menghadap ke langit. Atau baring melentang dan menghadap ke kiblat. Okey, lihat buku PKK, dia buku surat ke-6 ke 7. Apa itu baring melentang? Iaitu menjulurkan kaki ke arah kiblat dengan kepala ditinggikan dan menghadap ke arah kiblat. Okey, dan kita menjulurkan ke arah kiblat dan kepala kita perlu ditinggikan. Letak batal ke kayu ke kan, ataupun apa-apa yang boleh dialaskan, selimut tu dilipat-lipat lebih tinggi untuk mengangkat kepala kita tinggi sedikit untuk kita memandang ke arah kiblat. Dilakukan, latihan lagi 67, dilakukan bagi orang yang tidak berupaya menggerakkan tubuh badan kecuali dengan bantuan orang lain, seperti orang yang tua yang uzur. Ini bagi yang melentang ini, bagi memang tak boleh bergerak langsung. Hanya tangan, kepala sahaja yang boleh bergerak. Maksudnya badan ni tak boleh nak bergerak. Membaca surah Al-Fatihah dan lihat balik buku Jaiz. Membaca surah Al-Fatihah dan mana-mana surah sama macam tadi. Rukuk dengan menundukkan sedikit kepala. I'tidal dengan menegakkan semula kepala. Kemudian sujud dengan menundukkan kepala lebih daripada rukuk. Sama juga mana-mana keadaan pun, keadaan duduk ataupun keadaan mengiring dan keadaan melentang, semuanya sujud akan lebih rendah daripada rukuk. Duduk antara dua sujud dengan menegakkannya semula kepala. Okey, kalau duduk antara dua sujud, kepalanya macam biasa. Tak perlu nak tunduk. Membaca tahiyat akhir dan juga salam. Bila salam, paling belah kanan dan paling belah kiri. Rukunnya adalah sama je semua, melainkan cara badan kita yang berbeza. Yang membezakan duduk bagaimana, melentang bagaimana, mengiring tu bagaimana. Yang paling penting, yang lebih penting iaitu kepala kita, kalau sujud kepala lebih rendah daripada rukuk. Okey. Hikmah bila mana solat orang sakit, apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Yang pertama, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kita sedang sakit, maka siapakah yang perlu kita ingat? Adakah kita masih ingat makan yang sedap-sedap? Adakah kita akan ingat isteri? Adakah kita akan ingat kepada kawan-kawan kat luar tu? Adakah kita ingat benda-benda yang lain? Tidak. Tetapi bila kita dah sakit, barulah kita akan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak ingat? Dengan berzikir, ingat dengan zikir. Allah, 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 Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk zikir, macam-macamlah zikir yang kita boleh buat. Janji kita mesti kena sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah sakit, dah ingat Allah, pasti kita bersyukur dengan nikmat Allah. Barulah kita akan sedar bahawasanya tangan kita bersyukur ada tangan, kita bersyukur ada kepala, kita bersyukur ada badan yang walaupun tidak sihat, tapi kita masih bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, dikasihi dan juga diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat Allah, bila bersyukur, dan Allah akan mengasihi kita. Okay? Allah akan redha pada kita. Yang paling penting, kita mesti redha apa yang Allah beri kepada kita. Yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti yakin
sabar dan tabah menghadapi kesakitan. Mesti kena sabar, dan yang terakhir dan mampu memperoleh ketenangan jiwa. Dan kita dah melalui semuanya, ingat Allah, syukur, Allah kasih redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin atas pertolongan Allah, dan yakin bahawasanya Allah beri kita ini ada satu hikmah yang kita tak tahu. Sabar dan tabah menghadapi kesakitan, dan yang terakhir iaitu ketenangan kita akan mendapat ketenangan jiwa. Okey, yang terakhir untuk hari ini. Okey. Murid menyengarai sesaat ini. Apakah bagaimana murid berbincang secara berkumpulan? InsyaAllah itu akan datang bila kita dah bersemuka nanti, dah datang sekolah, kita akan bincang di sekolah bagaimana keadaan patah kaki, sakit yang tidak mampu rukuk dan juga sujud, tidak mampu solat dengan duduk ataupun baring, simulasi solat secara baring mengiring. Kita akan tunjukkan semula ketika kita akan bertemu nanti, insyaAllah. Alhamdulillah, selesai kita untuk belajar pada hari ini. InsyaAllah saya akan masukkan video ini di dalam Google Classroom. Di situ juga saya akan tunjukkan, saya ada ambil daripada YouTube yang disampaikan oleh ustaz yang lain, menerangkan lagi cara solat orang sakit. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di masa dan juga hari yang lain. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.